Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Soalan dari Faliha Syukri, Asia. Okey. Macam biasa kita tengok weekly. Okey, weekly kita tengok sebenarnya dia macam fasa kita nampak sebenar ni. Kalau nampak dia ada round di bottom satu kat sini, lepas tu dia buat lagi satu kat sini. Okey, saya tunjuk sekejap. Horizontal line. Okey, kita ambil dia punya lower point. Lepas tu kita ambil dia punya arc ni, sini, sini, sini. Okey, yang ni dia punya handle, dia dah turun buat handle. So sekarang dia dah start nak naik semula lah. Dekat weekly. So ini dia buat satu lagi. Kita panggil round the bottom. Dekat sini. So dia ada dua projection. Kalau kita tengok based on chart weekly ni, dia ada dua projection yang kita jangka dia akan buat kenaikan. Okey. So boleh ambil dekat sini. Contoh. Alright. Lepas tu sini. Tak cukup tinggi. 118. 118. Teng. Okey, agak-agak sini So, ini projection yang besar lah. Dari kita tengok bigger picture dia. Okey. Ini untuk swing sebab kalau kita weekly maksudnya satu candle satu minggu. So kita expect banyak bulan lah. Yang ni dia punya neckline area. Neckline area ni kita boleh ambil in between. Maksudnya tengok candle banyak touch dekat mana. Ini yang memang dia punya lower point ni lah. Lower point untuk neckline ni 1.09. Sini kita boleh ambil area 1.225. Breakout sini kita expect dia boleh pergi 1.695 ataupun 1.70. Tapi dia punya high dekat sangat dah. So kita expect dia akan pecah ni lah 1.8. Okay. Dia akan pergi 1.8 lah. Itu area dia akan pergi. So short term dia yang ni. Round di bottom yang kecil ni. Ini short term. Okay. 57. Alright. So 1.4 adalah target terdekat. 1.8 adalah untuk target yang lebih panjang lah. Kita nak swing sampai sini. Ini kalau dia berjaya retain dalam neckline area ni. Neckline. Neckline ni leher lah kita panggil. Kalau bocor dia buat lagi satu kat bawah. Ini kalau ikut overall ialah fasa accumulation lah. Okay, kita tengok secara mata kasar, secara keseluruhan dia ada dalam kotak ini. Dia overall dalam kotak tu lah. Ini ranging yang kita panggil, dia naik turun. Dia belum lagi buat satu wave yang baru. Kalau kita belajar Elliott wave, kalau ini dia turun downtrend buat correction. Okay, yang ini fasa katalah dia fasa wave 1 nak naik ke wave 3. Macam tu lah kita kira dia baru start. Tapi dia kena valid naik ke atas baru kita boleh kata dia nak buat wave yang baru. Kalau tak, dia hanya buat ABC Correction tu ABC. Saya pun belum mahir dalam Elliott wave, masih belajar. Ranging tu dia naik turun. Dia belum buat impulsive wave. Impulsive wave tu mesti ada 5 wave. Dalam satu wave yang besar kena ada 5 wave. Kalau tak, kalau dia buat 1, 2, 3 je tu ABC lah. Tak cukup wave naik atas contoh ini tiba-tiba masuk wave sekali harum. Contohlah katalah ni satu wave 1. Ini wave 2 dia turun. Lepas tu kita expect dia naik wave 3, 4 dan 5 lah. Okay, macam tu.
Tapi dalam nak pergi ke wave 3 ni, contohlah ini adalah wave 3, dia kena ada lagi 5. Kenaikan ni kena ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadilah dapat 3 yang besar tu. Allah. Kalau tak jadi 5 ni, maksudnya dia akan turun. Dia akan jadi ABC pula. Dia akan jadi ABC. ABC. Contoh naik tu buat B, lepas tu dia turun balik. Turun lah, turun buat C balik. So kena, dia ada, kita panggil validation lah. Dia kena breakout yang ni dan terus konsisten buat kenaikan yang baru untuk buat wave yang baru. Tapi kita jangkakan dia memang akan buat wave baru sebab sekarang kita pun dah fasa boleh treble, okay? Semua, maksudnya dah start nak recover. Industri pelancongan semua ni. So kita expect dia akan naik lah. Dia akan buat wave kenaikan yang baru. Untuk swing insyaAllah okay. Alright. So yang ni kita padam dulu sekejap. Jaga neckline dekat 1.090 ni. Okay. Kalau kita nak yang terdekat, kita boleh tarik Fibo. Contoh tarik Fibonacci. Tarik Fibonacci. Ini kita tengok berdasarkan lukisan sebab saya lama tak lukis. Nanti skill nak melukis tu hilang. Kita masuk guna Indi tu untuk confirmation. Lukis-lukis ni untuk kita mahirkan. Kita nampak sendiri dia punya arah dia tu. Okay, ini projection. Kalau kita expect dia boleh pergi 161, 1.960. Dia kena breakout 1.8 dulu. Okay, ini projection Kita expect harga tu boleh pergi sampai sini. Tapi untuk kita tahu point of retracement, berapa banyak harga penurunan, kita ambil retracement punya Fibonacci. So daripada point low dekat sini yang terdekat. Okay, dia turun, dia start reverse naik. So kat sini lah kita kena ambil point. Ini paling tinggi dia pergi. Touch sini. So kita tahu penurunan dia area sini lah. RM1.10 ni. Maksudnya dia boleh bocor sampai area RM1. Tapi sekiranya dia bocor lagi sampai 7.8 ni, area sini, area 9.2 ni, kita kena berhati-hati takut dia buat downtrend yang baru. Okay? Jangan bagi bocor lah. Tapi kalau orang yang dia punya planning dia, risk and reward dia kecil, once dia bocor 61.80 area RM1, katalah jatuh bawah RM1, dia kena keluar lah, cut loss lah. Tapi kalau yang pegang risk tinggi untuk reward yang besar, RM1.9 ni, 1.960, katalah dia aim sini, so dia sanggup menanggung risiko kerugian sampai 78.60 ni persen. So dia boleh tunggu sampai bocor 920 ni baru dia cabut untuk penurunan. Okay, confirmation dia nak turun lah. Selagi dia masih berada dalam area sini, 910, 920, mungkin peluang untuk rebound masih ada. Dia drop, dia rebound balik buat kenaikan yang baru. Tapi kalau tak, yang short term ataupun yang risiko sanggup tangguh tu sikit, once dia bocor dekat area RM1, kena keluar. Okay? Itu saja. Yang kita nampak sekarang ni, dia okey saja. Weekly. Untuk swing, kita tengok dia akan buat kenaikan yang baru lah. Dia sedang bertahan dekat neckline area RM1.09 ni. Area sini dia sedang dindong dalam ni lah. Dindong dalam ni. Kalau kita tengok kat area daily pula, dia tutup semua ni. Daily pun kita nampak dia sebenarnya buat roundly bottom juga. Sedang buat handle. Okay. Kalau saya buat lukisan sekarang ni, dia akan jadi lukisan yang tadi semua keluar. So ini dia buat satu roundly cut, dia buat handle, expect dia akan buat kenaikan lah. So dekat sini akan jadi area neckline dia RM1, 1.290 ni. Ni 1. Berapa? Kita tengok candle yang bersentuh banyak dekat sini lah. Dekat area dia touch resistance dia, sebab tu dia jatuh.
Ada area 1.270, 1.330. So dia kena breakout ni, dia akan naik balik. Kita expect dia akan naik balik lah. Kalau kita pasang indikator, okay, kita pasang indikator. Indikator sekarang ni dia masih downtrend. So dia tapi candle dia ada bagi tanda-tanda reversal pin bar ni kita panggil pin ataupun hammer. Nampak kalau kaki panjang kat bawah ni. Okey, macam hammer, ala-ala hammer ataupun pin ni, kita selalunya lah dia akan start nak reversal. Mungkin lepas ni dia bagi satu doji ke. Point-point reversal candle lah, kena cari dekat Google, try Google reversal candlestick pattern. Okay. Type of candle yang memberi petanda reversal akan berlaku. Ini adalah satu tanda. Dia turun, dia bagi satu macam hammer ni. Ke barang kalian dia akan bagi satu lagi doji dan dia akan buat U-turn lah, reversal untuk naik ke atas. Tapi sekarang belum lagi confirmation. Untuk daily tak nampak lagi dia buat kenaikan lah. Based on Indi semua menunduk. Ke barang kalian nak cari EMA 50 ada yang warna biru ni 1.025. Okey. Ada peluang dia jatuh lagi. Tapi ke barang kalian dia nak stop pun ada. Sebab dia dah bagi satu candle ni yang dia nak buat reversal. Cuma kita tak pasti sampai mana dia nak turun. Kalau kita lukis ni dia mari balik lukisan sebelum. Okey, saya terpaksa delete semua dululah. Okey, saya delete semua dulu. Okey, kalau kita tengok dia punya ni, dia sekarang memang dekat area support dia. Okey, ini di down banyak kali test dekat sini. So, dia kena naik atas 1.095 untuk buat reversal naik ke atas. Sekarang dia tak ada lagi confirmation dia nak buat reversal. Dia baru touch support. Okey, dia touch support. Kita tak tahu sama ada dia nak bertahan dalam support tu, dia dindong dulu sebelum naik ataupun dia buat sharp reverse dan naik. So far kan, tak ada lagi lah yang terus sharp. Dia turun sharp terus naik. Tak ada Dia kena dindong dululah. Kita expect dia dindong. Dindong tu dia apa panggil? Sideways. Okey, dia sideways dulu sebelum dia naik. Okey. Untuk daily dia akan perlu test dulu support. Support beberapa kali. Lepas tu dia buat sideways dan baru dia buat kenaikan. Maksudnya untuk sharp entry dekat daily boleh masuk dekat sini, tapi kita kena tahulah risiko kita mungkin dekat 1.025 ni lah. Support EMA 50. Dan kita kena risiko kedua adalah masa. Mungkin nak menunggu untuk swing tu agak lama sebab takut dia dindong beberapa hari dalam ni. Tapi kalau kita tengok untuk rempit ataupun buat intraday, dia dah sampai dah dekat fasa accumulation. Dah start nak naik. Okey. Berbeza Berbeza. Kita tengok time frame lain, maksudnya lain. Kalau time frame daily kita tahu kita nak swing, mungkin berapa minggu. Kalau kita tengok 30 minutes, okey, boleh jadi kita intraday ataupun short term. Short term maksudnya sehari dua. Okey. Sebab sini dah ada tanda. Merah ni akan cross up kuning. Golden cross dah berlaku. MACD cross up. Kalau kita pasang MACD, sekarang saya tak pasang. Okey, kejap MACD. Alright. Oh, keluar habis semua. Ni nampak tak MACD dia dah berlaku cross up. Okey, kat bawah ni. Kalau dia downtrend MACD dia merah. Sekarang dia dah cross up line signal biru. Line signal biru dan dia bagi tanda hijau. Dia dah start cross up dan naik. Okey. Ni benda sama. Okey. Nampak dia dah cross up. Kat atas boleh golden cross. WN ni watchlist. Okey, merah kena cross up kuning untuk buat golden cross 2. Okey, golden cross 2 akan jadi double golden cross. Bila jadi double golden cross, itulah entry kita. Area sinilah. Area 1.090. Area entry. Kalau nak lagi confirmation, tunggu. Tutup semua indikator. Kalau nak lagi confirmation bagi candle breakout atas ni. Atas ni. RM1,
RM10. Okey. Untuk dia ini 30 minit Kalau kita masuk 30 minit entry, tak kisahlah entry, katalah kita tunggu support 1.07 ni, kita masuk kat sini. Kita queue. Alright. Ataupun kita tunggu breakout dekat atas 1.10 dengan volume. Kalau ada volume naik, terus masuk je. Kita keluar nanti pun kena guna 30 minit juga. Okey. Kalau masuk 30 minit, keluar 30 minit. Kalau masuk 15 minit, keluar pun 15 minit. Kalau masuk daily tu, TF daily tu, yang tadi tu, dia belum lagi tunjuk reversal kan? Belum lagi confirmation reversal. So, kita kena tunggu dulu. Baru boleh masuk untuk kita swing beberapa minggu. Kalau yang weekly tadi memang cantik. Weekly tadi tu kita boleh swing beberapa bulan dan mungkin setahun terus. Sebab apa? Dia buat satu rounding bottom yang besar dekat bawah. Kita expect projection dia sampai tadi atas RM80. Kalau weekly atas RM80 dia boleh pergi RM1.96 kan. Kita tengok yang weekly tadi. So beberapa bulan lah. Yang ni kita expect akan berlaku sebab sekarang kita tengok kapal terbang pada start nak terbang semua. Bisnes dah nak recover. Orang dah boleh buat, dah boleh travel. So kita expect dia akan buat kenaikan lah. Okay. Cumanya untuk daily ataupun untuk kita nak intraday, tengok dekat mana time frame kita masuk. Kalau kita masuk time frame 30 minit sebab kita tengok candle dah start reversal ataupun dah ada MACD cross. Ada double golden cross. Double golden cross tu apa? Bila ada persilangan, lambat pula dia keluar. Ini, merah cross up kuning dan dia buat susunan traffic light. Kita follow je traffic light tu selagi mana tak bocor, tak menunduk. Kita masuk dan stay dalam tu. Right je. Kalau dia 30 minit yang kita masuk ni, sampai sudah tak bocor. Okay, candle tak jatuh bawah merah. Candle tak jatuh bawah kuning. Candle tak jatuh bawah hijau dan tak menunduk. MACD pun tak menunduk ke bawah, tak cross ke bawah. Kita boleh maintain je 30 minit tu. Tunggu je beberapa hari. Sampai nampak signal untuk keluar, baru kita keluar. Kalau hari tu juga, 30 minit kita masuk. Hari tu juga nampak dia cross ke bawah, kita kena keluar lah. Berapa saja profit yang kita dapat tu, itu adalah dipanggil risk and reward kita lah. Kita ikut plan kita. Kita masuk macam tu, kita kena keluar pun dalam keadaan sama. Okay, kalau rempit 15 minit, kita tengok 15 minit. Okay, 15 minit. Nampak dia dah ada nampak push harga ke atas Ini kalau ada kaki panjang ni, nampak ada penolakan. Dia cuba untuk naik atas RM1.10. Merah dah cross up kuning. Cuba nak buat traffic light. Kita jangkakan dia, kita boleh ride dululah. Ride. Mungkin dia akan cari RM1.20 dekat EMA 100. Okay. Lepas tu dia drop dulu ke, kita tak pasti. Okay, ini yang dia jauh, dia boleh pergi 1.17 lah. RM1.12, RM1.17. Okay, untuk 15 minit. 15 minit, kita tengok 15 minit. Maksudnya, macam ni lah. Once kita masuk entry, oh, ini panjang dia naik. Ini, bila dia cross up katakanlah berlaku macam mana yang berlaku dekat kita entry ni. Okay, kita naik, kita masuk sebab dia dah cross up, merah cross up kuning. Dia buat traffic light. Kita pun ride dia selagi mana tak bocor hijau ni. Ataupun atas mid BB. Selagi tak bocor, kita ride sampai sini bocor baru kita jual. Ini ambil masa. Masuk daripada sini 7 Oktober. Dia bocor dekat 12 Oktober. Walaupun kita guna 15 minit. Tapi kita swing 15 minit. Selagi mana candle tak bocor mid BB. Tetap ada beberapa hari dekat situ. Even kita guna 15 minit. Tu yang kata intraday 15 minit ke? Terpulang berapa banyak profit yang kita nak. Terpulang kepada planning kita. Adakah kita akan keluar bila mana dia bocor BB ataupun kita akan keluar bila kita dah sampai kita punya target. Maksudnya kita nak target 5 bit naik, kita keluar. 3 bit naik, kita keluar. Itu fast in, fast out. See money, take money. Okay. Cross up, masa dia berlaku cross up, ada entry, ada buat persilangan biru, merah dengan kuning, dah buat traffic light, kita masuk. Lepas tu dapat beberapa bit, kita keluar. Itu pun boleh juga. See money, take money. Guna 15 minit. 5 minit pun boleh. Ada nampak berlaku persilangan. Contoh ini berlaku mana?
Dia kena start buat uptrend baru boleh masuk. Kalau macam ni sideways, tak sempat nak dapat. Untung dah turun balik. Okay, katalah ni kita masuk dekat area sini sebab dia dah cross up. Ataupun area sini ke, tak kisahlah kat mana-mana yang kita rasa okay, kita dah nak masuk sebab kita nampak merah dah cross up. Kuning, lepas tu dia buat traffic light. Oh okay, kita yakin. Lepas tu tengok dia naik atas MA50, kita pun masuk kat sini. Katalah kita masuk kat sini. Okay, dia naik sampai sini beberapa bit, kita TP lah. Sebab kita pakai fast in, fast out. Okay, once nampak duit, cabut. Kalau yang jenis right, selagi tak bocor line yang hijau ni, dia right je. Okay, mungkin dia akan test SMA 200. Sekarang dia dah naik atas MA 100 untuk 5 minit. Nanti kita expect dia naik atas SMA 200 yang purple ni. So dia akan ride lagi tinggi lah, naik. Itu expectation kita. Tapi tak semestinya betul lah. Okay? Sebab market ni bukan kita punya. Kita tak tahu operator ataupun yang geng jerung ni dia nak push harga ke dia nak dropkan harga dulu baru naik. Okay? Kalau based on paper, based on chart, kita tengok dia dah cross up. Dia nak buat kenaikan. Kita tengok dia dah test dia punya resistance atas ni. Dekat 1.10 ni. So, kita expect dia akan break out sebab volume pun ada. So, kita tengok Isnin esok. Adakah volume akan tolak harga ni naik? Macam tu. Kalau nampak volume masuk. Kalau dekat market depth nampak ada 1000 lot, 1000 lot. Lot yang besar, 500 lot. Banyak belian berlaku, kita join sekali lah. Kita join jerung tu. Okay. Once support kita dah bocor ataupun berlakunya cross ke bawah, ini cross ke bawah ke, ataupun MACD dah cross ke bawah ke, kita keluar lah. Itu sajalah keuntungan yang kita dapat. Dia ikut Kalau kita nak swing macam lain, kalau kita nak intraday macam lain, kalau kita nak fast in fast out macam lain. Okay, si money take money tu asal dapat duit kita ni, ataupun kita ride saja. Walaupun kita guna 15 minit, tapi kita ride saja selagi mana dia tak bocor line tengah. Mid BB ataupun yang hijau ni tak bocor, kita ride je. Mungkin beberapa hari. Okay. Okay, itu saja untuk AS-nya. Nanti kalau saya sempat, saya review lain. Okay, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Siapa yang berminat beli indicators, ini hanya 1-2 indikator saja dekat sini yang saya tunjuk. Ada banyak lagi indikator. Semua ada 13. Sebenarnya lebih-lebih lagi lah. Semua saya dah letakkan dekat library. Boleh ambil dekat sana. Dekat sini kalau kita nak tengok pun, kita boleh tengok dekat data window berapa MA5. Okey, RM1.89. Maksudnya RM1.89 ni kita bundarkan. Maksudnya RM1.90. Okey. MA10 RM1.86. Okey, maksudnya area yang sama RM1.90. Yang ni kalau SMA 20 dia kata RM8 ni maksudnya RM1.81 ni RM1.08. Okey. So kita dapat reading kat sini dia cross dia dekat mana, open high. Dia punya semua value sini kita boleh tengok lah. Tengok dekat data window pun boleh Dan lain-lain macam daily. Okay, kita boleh tengok kat sini MA21 berapa, MA50 berapa, high dia apa, low berapa, last dia berapa. Okay. Kita tengok gancak dia berapa, next support dia dekat mana. Okay, RM1.06. Support kedua dia dekat mana. RM1.01. Resistance dekat RM1.16. Okay, indikator ni bagi kita cepat sikit nak baca pergerakan harga tu. Okay, kita dapat confirmation lah. Candle tu bagi kita signal dulu harga bergerak dulu, indikator follow indikator dia yang laju RSI. Kalau nak pasang RSI dia lebih laju. Dia leading indicator RSI, Stoch RSI tu, Stoch semua tu adalah leading. MACD ni dia confirmation, DMI confirmation, dia delay. Okay, dia lagging, dia follow dulu RSI, baru dia follow harga. Harga bergerak dulu, confirm turun, baru dia turun. Harga bergerak dulu naik, okay dia confirm okay, harga akan naik. Ini MACD punya ni lah, dia ikut apa yang berlaku pada harga. Dia follow. Dia tak dapat nak gerak lebih pantas. Kalau nak yang pantas adalah RSI dan Stoch RSI. RSI macam biasa saya cakap atas 50 tu dia ada momentum, bawah 50 dia kurang momentum. Okey, kalau dia buat penurunan pula, katalah 90 dia akan turun sampai area 30 oversold ataupun 20. Bila dia dah start daripada 20 naik balik
ke 30, itu kita tanda reversal. Boleh beli dekat buy on dip beli dekat bawah 30 RSI tu. Bila dia dah turun sampai 20, 10 ke 15 nya tu, dia start balik naik ke atas. Tiba-tiba RSI dah naik balik ke 30, 35 tu, itu point entry jugalah kalau kita baca menggunakan RSI. Siapa nak tahu lebih lanjut tentang info RSI, MACD semua ni, saya dah buat video. Topik-topik pembelajaran mengikut sekian-sekian indikator lah. Entry-entry mengikut beberapa teknik. Boleh tengok dekat saya punya video-video sebelum ni. Dan boleh pergi kat geng Borak Saham. Saya ada bagi siap-siap link dan senaraikan lah mengikut topik. Okey, itu saja. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.